Halo, jadi hari ini kita sambung lagi, masih lagi bab 5 sebatian karbon. Standard kandungan adalah hidrokarbon 5.2 ya. Jadi standard pembelajaran ada 3. Oke, pertama itu memerihalkan sebatian hidrokarbon dan menerangkan bagaimana sebatian hidrokarbon diperoleh daripada sumber semula jadi. Kemudian kita ada 5.2.2 dan juga 5.2.3. Tapi hari ini cikgu terangkan yang ini saja. Okey. Kita akan lihat apakah maksud sebatian hidrokarbon dan bagaimana dia terbentuk. Jadi sebelum ini kita ulang kaji sebentar. Sebelum ini kamu sudah belajar apakah maksud sebatian karbon kan? Okey, di mana sebatian karbon ini merujuk kepada sebarang sebatian yang mengandungi unsur karbon. Asal ada unsur karbon, dia adalah sebatian karbon. Dan kita juga tahu bahawa sebatian karbon ini terdapat 2, iaitu sebatian karbon organik dan satu lagi sebatian karbon bukan organik. Okey, masih ingat apa maksudnya? Sebatian karbon organik berasal daripada benda hidup, manakala sebatian karbon bukan organik pula berasal daripada benda bukan hidup. Okey, jadi hari ini cikgu akan terangkan satu special lagi sebatian karbon, iaitu hidrokarbon. Okey, jadi nama dia saja itu hidrokarbon. Dia sebenarnya gabungan dua perkataan ini. Okey, jadi hidrokarbon dia merujuk kepada sebatian karbon yang mengandungi karbon, unsur karbon dan hidrogen sahaja. Dua ini sahaja, itu sebab nama dia hidrokarbon, hidrogen dan juga karbon. Dua ini saja. Jadi memandangkan ada unsur karbon, maka hidrokarbon merupakan sejenis sebatian karbon dan kita golongkan di dalam sebatian karbon organik. Ini maksudnya hidrokarbon ini berasal daripada benda hidup. Jadi ini adalah sumber semula jadi hidrokarbon. Ada 3. Yang pertama petroleum, kedua gas asli dan ketiga arang batu. Okey, jadi ketiga-tiga sumber ini kita panggil sebagai bahan api fosil. Dan bahan api fosil ini merupakan hidrokarbon. Maksudnya di dalamnya itu adalah unsur hidrogen dan karbon sahaja. Tiada unsur lain. Okey, jadi sekarang kita lihat bagaimana terbentuknya hidrokarbon secara semula jadi. Okey, yang pertama kita lihat pembentukan petroleum dan gas asli. Jadi kebiasaannya petroleum dan gas asli ini wujud bersama-sama. Jadi bermula dengan hidupan laut yang mati. Jadi bila dia mati, dia akan terbenam di dasar laut. Okey. So, lama-kelamaan, selepas berjuta-juta tahun kan, sisa itu akan tertanam semakin jauh ke dalam dasar laut di bawah lapisan tebal batu dan lumpur. Bertimbun-timbun sudah kan, di bawah sudah dia. Sini yang haiwan dan juga hidupan laut tu kan, dia kena timbun. Jadi dia terletak di antara lumpur dan batu. So, dia akan menjadi fosil. Dan semakin lama, yang ini timbunan ini semakin tebal. Okey, dia akan jadi semakin tebal. Jadi apa yang berlaku? Okey, apa yang berlaku di sini? Penggabungan kesan tekanan oleh lapisan pasir dan lumpur, haba yang diserap daripada persekitaran dan proses penguraian oleh bakteria akan mengubah sisa itu menjadi petroleum dan gas asli. Okay, tetapi ini mengambil masa yang sangat lama, berjuta-juta tahun. So, dia gabungan semua ini. Sebab dia makin dalam kan? Tebal ini yang ini makin tebal, jadi tekanan pun semakin tinggi. Tekanan daripada lapisan pasir dan juga lumpur itu. Okey, ditambah lagi dengan haba daripada persekitaran, dia menjadi semakin panas dan wujudnya proses penguraian oleh bakteria. So, ini adalah pembentukan petroleum dan gas asli. Jadi, ini petroleum
gas asli itu akan berada di lapisan atas. Okey. Seterusnya yang ketiga, sumber hidrokarbon yang ketiga itu arang batu kan. Jadi ini adalah pembentukan arang batu. Jadi pertama sekali kita bermula dengan sisa tumbuhan lah berjuta-juta tahun dahulu yang tertanam secara semula jadi di dalam tanah. Semua cerita berjuta-juta tahun dahulu kan. Okey, jadi bila dia mati dia akan tertanam secara semula jadi di dalam tanah. Dan apa yang berlaku di sini berjuta-juta tahun juga, sisa itu tertanam semakin jauh ke dalam tanah di bawah lapisan batu yang tebal. Maksudnya yang sini tadi mati itu kan. Selepas suatu ketika dia akan berada di bahagian bawah, yang ini, yang hitam-hitam ini. Dan bahagian atas ini pula semakin tebal. Jadi sama juga kes yang tadi, penggabungan kesan tekanan oleh lapisan batu yang berada di bahagian atas ini dan juga haba yang diserap daripada persekitaran serta proses penguraian oleh bakteria mengubah fosil tumbuhan menjadi arang batu. Jadi kalau kamu tengok dia punya proses pembentukan itu hampir sama kan? Cuma tempat dan juga organisma dia itu berbeza. Kalau arang batu ini daripada tumbuhan. Dan biasanya di daratan lah. Kalau petroleum dan gas asli kebiasaannya di dasar laut. Okay. Now, petroleum yang kita perolehi tadi dalam keadaan minyak mentah dia tidak boleh pakai tahu. Okay, dia mesti melalui satu proses yang kita panggil sebagai penyulingan berperingkat petroleum. Nah, petroleum ini merupakan sejenis hidrokarbon yang mana dia adalah gabungan pelbagai pecahan. Okay, jadi kita akan gunakan proses penyulingan ini, penyulingan berperingkat ini tujuannya untuk mengasingkan campuran hidrokarbon, iaitu petroleum itu, sebelum pecahan-pecahan petroleum boleh digunakan. Okay, dalam keadaan mentah kamu tidak boleh guna. Mesti kasih pecah-pecah dia dulu. Jadi macam mana mau kasih pecah? Kita guna proses penyulingan berperingkat. Okay, kenapa mau guna proses penyulingan berperingkat? Kerana proses ini sesuai. Proses ini digunakan kerana setiap pecahan petroleum tadi itu dia mempunyai takat didih yang berbeza. Okay, so itu sebab kenapa kita guna proses penyulingan berperingkat. Okay, jadi di sini ini adalah raja yang menunjukkan penyulingan berperingkat bagi petroleum. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah petroleum dalam keadaan mentah. Kita akan panaskan, dia akan melalui relau yang sangat panas. Jadi ini adalah menara penyulingan yang mana kalau kamu tengok dia ada banyak begini kan, peringkat-peringkat ini. Okay, jadi setiap pecahan petroleum itu mempunyai takat didih yang berbeza. Jadi takat didih yang paling rendah akan naik ke atas dahulu. Okay, iaitu gas petroleum. Dia gas petroleum dia punya takat didih adalah kurang daripada 30 darjah Celsius. Ini dia punya kegunaan lah. Okay, tong gas untuk kita memasak tu kan. Kemudian kita ada petrol. Petrol yang digunakan untuk kendaraan itu. Ini dia punya takat didih. Kemudian kita ada nafta untuk membuat plastik. Okay, PVC semua. Ini takat didih dia dalam julat ini. Okay, kemudian kerosin. Kerosin bahan api kapal terbang. Kemudian kita ada diesel. Jadi diesel dia punya takat didih lebih tinggi berbanding petrol lah. Okay, diesel takat didih dia lebih tinggi. Yang ini untuk bahan api bagi kenderaan yang berat. Contohnya lori dan juga bas. Kemudian kita ada minyak pelincir. Okay. Minyak bahan api untuk kapal laut. Dan yang last sekali ini, takat didih dia paling tinggi iaitu melebihi 350 darjah Celsius. Okay, ini kita akan dapat bitumen. So bitumen ini antara kegunaan dia adalah untuk membuat jalan raya. Buat tar itu kan yang hitam-hitam itu. So itu adalah daripada petroleum, antara pecahan-pecahan petroleum.
Okey, jadi sebatian hidrokarbon ini kita boleh bahagikan kepada dua jenis. Yang pertama hidrokarbon tepu dan yang kedua adalah hidrokarbon tak tepu. Apa maksud dia tu? Jadi hidrokarbon tepu ini dia merujuk kepada sebatian yang mempunyai ikatan kovalen. Okay, ikatan kovalen ini ikatan antara unsur-unsur yang terdapat di dalam hidrokarbon. Ikatan kovalen kita panggil sebab dia molekul kan. Jadi ikatan kovalen tunggal di antara atom karbon dengan atom karbon. Karbon dengan karbon dia ikatan tunggal. Macam mana ikatan tunggal? Dia cuma satu garis. Contohnya ini. Okay. Jadi ini adalah alkana sejenis hidrokarbon. Hidrokarbon tepu. Jadi kita tengok semua sini satu garis. Di antara karbon dengan karbon. Satu saja kan ikatan dia, ikatan tunggal. Kita wakilkan dengan satu garis. Yang ini pun satu saja. Alright. Manakala hidrokarbon tak tepu pula, dia merujuk kepada hidrokarbon yang mempunyai sekurang-kurangnya satu, at least one. Satu ikatan kovalen ganda dua, double lah, di antara atom karbon dengan atom karbon. So, ganda dua artinya double here. Garisan dia ni kita wakilkan dengan garisan yang double. Atau ikatan kovalen ganda tiga di antara atom karbon dengan atom karbon. Ataupun tiga begini. Okay, macam mana rupa dia? Begini. Nampak beza di sini? So, at least one. Boleh juga sampai dua. Tapi sekurang-kurangnya satu ikatan kovalen ganda dua. Begini. Itu adalah hidrokarbon tak tepu. Ataupun dia ada tiga garis. Okay? So, boleh beza kan? Jadi, ini contohnya alkena lah. Kalau ni semua begini. Satu-satu-satu saja. Tunggal. Single. Satu garisan. Kita wakilkan satu garisan semua antara karbon dengan karbon. Manakala yang ini ada, sinilah. Dia ada ganda dua di sini. At least one. Okay, itu hidrokarbon tak tepu. Jadi yang ini ada penamaan dia lagi. Nanti cikgu sambung dalam kelas yang seterusnya. Kalau terlampau banyak ni kamu tertidur. Okay. So, that's all for today. Thank you very much you guys. Stay safe. Bye.